perkembangan pendidikan pada zaman Kerajaan Abbasiyah. Yang pertama ialah faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah. Faktor yang pertama ialah hubungan diplomatik antara Kerajaan Abbasiyah dengan negara luar. Faktor kedua ialah Islam menggalakkan umatnya supaya mengkaji alam sekitar. Faktor yang ketiga ialah kreativiti para ulama. Faktor keempat, kestabilan politik dan kewangan Kerajaan Abbasiyah. Faktor yang kelima, aktiviti penterjemahan pelbagai ilmu. Faktor keenam, usaha dan galakan para khalifah. Faktor yang ketujuh, kedudukan Baghdad yang menjadi pusat keilmuan dan perdagangan antarabangsa. Faktor yang ke-8, kewujudan prasarana pendidikan yang baik. Dan faktor yang terakhir, dasar kerajaan yang memberi keutamaan kepada ilmu pengetahuan. Seterusnya, institusi pendidikan pada zaman Abbasiyah. Institusi pendidikan yang pertama ialah masjid. Masjid pada masa itu merupakan tempat ibadah serta pusat penyebaran ilmu pengetahuan. Masjid ketika itu penuh dengan halaqah-halaqah ilmu sebagaimana yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Contohnya, Masjid Jami' Al-Mansur yang dibina oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 145 Hijrah berfungsi sebagai pusat pengajian ilmu-ilmu Islam. Institusi pendidikan yang kedua ialah Istana Khalifah. Khalifah Abbasiyah menjadikan istana mereka sebagai tempat untuk para ulama bermuzakirah dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Contohnya, Khalifah Al-Mu'tadidu Billah menyediakan sudut-sudut dan tempat-tempat tertentu di istana untuk para sarjana Islam menyampaikan ilmu. Institusi pendidikan ketiga ialah perpustakaan. Perpustakaan memainkan peranan yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan penyelidikan ilmiah pada zaman Abbasiyah. Perpustakaan yang terulung ketika itu ialah Baitul Hikmah di Baghdad yang dibina oleh Khalifah Harun al-Rashid. Di perpustakaan ini terdapat banyak karya sarjana tempatan serta karya terjemahan daripada bahasa Parsi, Yunani, Cina dan India. Khalifah Al-Ma'mun mengambil inisiatif membawa masuk khazanah karya-karya Yunani yang diambil dari Pulau Cyprus dan Istanbul. Kegiatan yang dilakukan di Baitul Hikmah dalam bidang pendidikan ialah seperti yang berikut. Pertama, pusat pertemuan para sarjana. Kedua, pusat penterjemahan. Yang ketiga, pusat sumber. Keempat, pusat pendidikan ilmiah. Dan terakhir, sebagai pusat latihan para ilmuwan. Banyak pusat pengajian didirikan oleh para khalifah, menteri dan orang kaya di atas tanah milik kerajaan, wakaf atau persendirian. Pusat pengajian yang terkenal pada masa itu ialah Al-Madrasatan Nizamiyah yang dibina pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1065 Masihi. Pusat pengajian ini dibina oleh salah seorang menteri berketurunan Saljuk iaitu Nizamul Mulk. Sumber kewangan kebanyakan pusat pengajian pada masa itu diambil daripada hasil tanah-tanah wakaf atau perbendaharaan negara. Seterusnya, kita beralih kepada bidang ilmu yang diterokai pada zaman Abbasiyah.
Para sarjana dari pelbagai pelosok dunia telah menjadikan kerajaan Abbasiyah sebagai pusat ilmu yang seimbang antara ilmu yang berteraskan wahyu dan ilmu yang berteraskan akal. Mari kita lihat ilmu yang berteraskan wahyu. Yang pertama, ilmu tafsir. Yang kedua, ilmu tauhid. Yang ketiga, ilmu fiqh. Yang keempat, ilmu hadis. Terdapat 4 cabang ilmu yang berteraskan wahyu. Ilmu tafsir Al-Quran pada awalnya wujud dalam keadaan yang tidak tersusun. Ia mula disusun mengikut susunan surah oleh Yahya bin Ziyad Al-Faraq di dalam kitabnya Ma'anil Quran. Pembaruan dalam bidang ini diteruskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam karyanya yang dikenali sebagai Tafsir At-Tabari. Zaman Abbasiyah adalah zaman kegemilangan pengumpulan dan penyusunan hadis. Pada zaman ini, muncul pakar-pakar hadis yang terkenal seperti Al-Bukhari yang menyusun kitab Sahih Al-Bukhari, Muslim yang menyusun kitab Sahih Muslim serta penyusunan kitab Sunan seperti Abu Daud. Pada zaman Abbasiyah, muncul tokoh-tokoh ulama yang mengasaskan mazhab-mazhab fiqh yang terkenal seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ash-Shafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ketinggian ilmu mereka adalah bukti keagungan kerajaan Abbasiyah dalam bidang pendidikan. Perkembangan ilmu falsafah memberikan kesan sampingan yang buruk terhadap akidah umat Islam. Terdapat di kalangan umat Islam pada masa itu yang menganggap falsafah Yunani sebagai rujukan utama dalam masalah akidah. Fenomena ini tidak disenangi oleh ulama. Mereka berjuang bermati-matian untuk memurnikan akidah umat Islam daripada pengaruh falsafah Yunani yang menyesatkan. Seterusnya, kita beralih kepada ilmu yang berasaskan akal. Terdapat 6 cabang ilmu yang berasaskan akal, iaitu ilmu matematik, ilmu falak, ilmu kimia, ilmu fizik, ilmu geografi dan terakhir ilmu perubatan. Yang pertama, ilmu matematik. Pada zaman Abbasiyah, beberapa formula baru matematik atau ilmu hisab telah dihasilkan oleh sarjana Muslim. Formula-formula tersebut ialah trigonometri, algebra, geometri dan logaritma. Ilmu falak atau dikenali sebagai ilmu astronomi ialah bidang ilmu yang maju pada zaman Abbasiyah. Beberapa penemuan baru telah dicapai oleh sarjana Islam, iaitu mengukur jarak antara bumi dengan matahari, membuat jadual pergerakan bulan dan bintang, menjelaskan sistem geologi bumi serta pengaruh bulan dan matahari terhadap pertukaran musim. Dan yang terakhir, mencipta alat pengukur sudut yang dikenali sebagai astrolab. Seterusnya, ilmu kimia. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, umat Islam telah berjaya membetulkan beberapa teori kimia yang penting. Mereka telah mengasaskan fakta-fakta kimia berdasarkan uji kaji atau eksperimen yang telah memberi sumbangan yang besar dalam bidang kimia hingga ke hari ini. Penemuan lain dalam bidang ini ialah penemuan asid galian seperti asid nitrik, asid sulfurik dan asid hidroklorik. Selain itu, teori penghasilan petroleum, teori penghasilan alkohol dan membaiki proses pembuatan kaca. Seterusnya, ilmu fizik. Fizik merupakan salah satu cabang ilmu sains yang dikuasai oleh umat Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah. Bentuk-bentuk pencapaian pada zaman Abbasiyah dalam bidang ini ialah: pertama, mencipta teori pergerakan jirim, daya graviti dan pantulan cahaya. Seterusnya, menjelaskan tentang lapisan-lapisan mata serta proses penglihatan, menyukat kelajuan bunyi dan cahaya, dan yang terakhir, mencipta cermin mata. Seterusnya, ilmu geografi. Pada akhir zaman kerajaan Abbasiyah, ahli-ahli
geografi Muslim telah berjaya membuat beberapa penemuan baru iaitu memberi ukuran yang tepat tentang keluasan permukaan bumi dan menghasilkan peta dunia pertama dalam bentuk glob. Ilmu yang terakhir ialah ilmu perubatan. Hasil daripada hubungan antara orang Arab dengan orang Rom dan Parsi telah memberi peluang kepada mereka untuk mendalami ilmu perubatan. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pernah meminta nasihat daripada pakar-pakar perubatan di Baghdad serta India. Beliau membina 2 buah hospital di Baghdad. Usaha-usaha seperti ini telah menggiatkan lagi perkembangan ilmu perubatan ketika itu. Antara penciptaan dalam bidang perubatan ketika itu ialah menjelaskan kesan kuman dalam penyakit, menjelaskan teori jangkitan virus seperti TB, menemui pelbagai jenis penyakit seperti rubella, alergik, cacar atau smallpox dan penyakit jiwa, mencipta ubat untuk pelbagai penyakit kronik, dan yang terakhir, mencipta picagari, ubat bius dan benang yang khusus untuk menjahit luka pembedahan. Dan yang terakhir, mari kita lihat kepentingan ilmu serta kesannya dalam membina tamadun. Kesan yang pertama, dapat melahirkan umat yang kuat daripada segi mental dan fizikal. Yang kedua, dapat dijadikan pemangkin kepada kebangkitan Eropah. Yang ketiga, karya ilmuwan Islam dapat diterjemahkan. Dan yang keempat, tercetusnya zaman pembaharuan atau Renaissance. Maka, tamatlah tajuk kita pada kali ini. Sekian, terima kasih.